Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita sambung episod 2 ya. Saya pergi minum kejap. Pelayaran Abang Godam telah sampai di Brunei. Setibanya di pelabuhan kerajaan, Datuk Godam terus menjalankan misinya dengan pandai mengambil hati para rakyat. Datang-datang terus ambil hati para rakyat. Di pelabuhan, dan berita ni viral lah. Berita tentang kepopuleran seorang pedagang masyhur ini telah sampai di telinga raja lah. Telah sampai di sepengetahuan Sang Sultan di istana. Sultan telah memanggil menghadap Datuk Godam. Setibanya di istana negeri Brunei, Abang Godam telah berpura-pura menjadi seorang yang berperwatakan peniaga yang sangat pemurah dan telah menghadiahkanlah, pura-pura buat baiklah, telah menghadiahkan kain yang mahal-mahal kepada bukan saja baginda raja, bukan saja baginda raja Brunei, malah termasuk sekali dengan permaisuri, sekali dengan isteri-isteri, menteri-menteri serta puan-puan, tuan-tuan, semua sekali yang ada di istana. Abang Brunei pula. Abang Godam ni pandai mengambil hati para pembesar di kerabat Raja Brunei. Dengan katanya, dengan tingkah lakunya, dengan perwatakannya, dengan pemurahnya. Kain-kain yang dibawa ni adalah sejenis kain pakaian yang sangat halus buatannya. Dan pemberian ini adalah sambil diselangi dengan kata-kata manis serta perwatakan sopan santun yang dapat menundukkan Sang Sultan serta para kerabatnya. Jadi oleh kerana berasa berat hatilah, Sultan dah makan budi. Oleh kerana berasa berat hati dan terhutang budi dengan layanan serta cara perwatakan yang ditunjukkan oleh Abang Godam, Datuk Godam ni tadi, Raja Rumah, terhadap istana dan Raja Brunei. Jadi Sang Sultan ni berkali-kali menawarkan emas, permata dan banyak sekali barangan-barangan lah, tawaran-tawaran sebagai imbalan. Namun ditolak mentah-mentah oleh Abang Godam. Mentah-mentah, sasar Abang Godam tak nak, sebab itu bukan misi. Jadi termasuklah Abang Godam ni termasuk ditawarkan gadis-gadis yang cantik dan jelita di selatan Brunei. Hal ini telah menyebabkan Sultan ni naik bebal dan kehabisan akal, habis akal untuk membayar Datuk Godam ni. Nak bagi apa semua tak nak. Yang ada pada akhirnya lah, finally lah, Sultan telah menanyakan kepada Datuk Godam apa sahaja yang diingininya. Datuk Godam mahu apa sebenarnya? Sultan ni naik bingung. Jadi ini telah menjadikan raja sudah kena checkmate dan permainannya sudah mengenai umpan. Datuk Godam dengan susunan kata manisnya, dengan merendah hatinya, meminta dengan santunnya mahukan isterinya baginda Dayang Cik, ada setengah manuskrip saya baca isteri ketiga tak silap, sebagai hadiah untuknya. Dan bukan imbalan, hadiah, bukan balasan, tak perlu balas. Pandai dia susun kata. Hal ini menyebabkan Sultan sangat berat untuk menunaikan permintaannya Abang Godam, kerana Dayang Cik pada ketika itu, Dayang Cik Gaci ni, Dayang Cik ni pula pada ketika itu sedang syarat mengandung, hamil. Jadi akibat terkena makan jerat dan permainan panjang akal Datuk Godam ni, akhirnya Dayang Cik ataupun Dang Cik ni berjaya dilepaskan oleh Sultan. Namun berbeza pula ceritanya dengan di pihak Dayang Cik ni tadi. Dayang Cik tu sendiri secara individually, di mana Dayang Cik, beliau ni amat berat meninggalkan Sultan pula untuk dilepaskan kepada Datuk Godam. Kerana yang pada pengamatan Dayang Cik, Datuk Godam ni adalah orang asing, tak kenal. Orang asing yang tidak tahu mana asal usulnya. Namun takkan nak ikut kan? Siapa dia ni? Tapi namun apakan daya, titah baginda ni terpaksa diturutkan juga hendaknya. Raja dah bertitah. Dia ikutlah.
Setelah dibawa menaiki kapal, Dang Cik ni telah melihat meriam milik Temenggung Kadir. Dia tengok ada meriam Temenggung Kadir berada dalam sisi kapal milik Datuk Godam, sisi dekat tepi tu. Itu bijaknya Datuk Godam. Dah dirancang awal. Hal ini telah menyebabkan Dang Cik telah bertukar rasa. Bertukar rasa ni, tadi lain. Sekarang dah okey dah. Bertukar rasa dan tahu bahawa kedatangan Datuk Godam ni adalah untuk menyelamatkannya dan membawanya pulang ke Saribas lah. Dia tak tahu Saribas. Pulang bertemu ayahandanya. Pulang bertemu ayahandanya Temenggung Abdul Kadir di Saribas. Dan belayar, tidak berapa lamanya di Brunei, mereka telah belayar membelah samudera, pulang ke negeri Saribas dengan segera, balik terus. Jangan tunggu-tunggu lagi. Jadi hari berganti hari, kerinduan tak terperi, kepulangan yang dinanti akhirnya tiba di Tandang Sari. Setibanya di pelabuhan, mereka disambut dengan sangat meriah lah oleh warga Saribas. Oi, dah Encik dah balik Temenggung, Datuk Godam dah balik. Terutamanya sudah pastilah Temenggung Abdul Kadir, ayahanda baginda, ayahanda dan Encik. Yang mana pedang jinawi, pedang Saribas, anak dara turun menebas, anak dara turun menebas. Kata janji menanti balas, haraplah diri tiadalah culas. Setelah suasana reda dan tenang, dah sampailah semua dan Encik semua dah selamat tiba di Saribas. Temenggung Abdul Kadir mengarahkan para penduduk Saribas, semua negeri kan dah besar, untuk bersiap-siap mengadakan sebuah keramaian yang gilang gemilang bagi melangsungkan majlis. Janji mesti ditepatilah. Perkahwinan antara Dang Cik dengan Datuk Godam, Datuk Abang Godam. Majlis ini telah dihadiri oleh orang-orang Melayu Saribas. Dari kawasan Saribas, besar Saribas ni. Orang Melayu Saribas yang sudah menyebar dari kawasan sekitar lah. Jadi tidak berapa lamanya, kita pendekkan cerita, Datuk Godam sebagai seorang yang serba berpengetahuan, anak raja kan, dah diajar semuanya sebagainya, banyak pengalaman, serba berpengetahuan, itu pun telah mengambil keputusan untuk terus menetap di Saribas lah. Bagi ni apa nama, Datuk Godam ni telah membantu bapa mertuanya lah. Dia bagi membantu bapa mertuanya Temenggung Abdul Kadir untuk menguruskan administration ataupun pentadbiran negeri Saribas. Jadi Datuk Godam dengan Temenggung Kadir ni sama-sama memerintah negeri lah. Serta melakukan ekspedisi perluasan jajahan takluk Saribas dilakukan. Jadi kedudukan kota Tandang Sari pun telah diperkuatkan dan struktur pemerintahan pun telah diwujudkan. Bukannya sebarangan nak wujud negeri, kena wujud macam sistem. Telah pun diwujudkan di Saribas dengan mengambil model pentadbiran. Ada beberapa manuskrip, ada 3 manuskrip yang sama, ada model pentadbiran ni. Mengambil model pentadbiran dari negeri Minangkabau dan juga Brunei. Dia ambil model ni untuk buat di Saribas. Jawatan-jawatan ni adalah jawatan-jawatan dan wazir yang telah ditubuhkan bagi melicinkan dan menguatkan lagi kekuasaan negeri Melayu Saribas di rantau ini. Antara jawatan-jawatan yang ada jawatan. Ini sebuah negeri. Antara jawatannya seperti Datuk-Datuk, Datuk-Datuk Imam, Datuk Patinggi, Datuk Bandar Hamid, Datuk Laksamana, contohnya Datuk Laksamana Amir, pendekar Saribas yang paling hebat. Atau kita panggil sebagai Aulak Samana di Saribas. Datuk Tumanggung, Datuk Hakim, Datuk Imam ada kan. Kalau Datuk Imam tu dia macam mufti. Maksudnya negeri ni negeri Melayu Islam, di mana mereka ini ada dilantik oleh pemerintah yang terdiri dari dalam kalangan aristokrat lah. Kerajaan Melayu Saribas yang memegang gelaran Abang dan Dayang, mereka ni banyak memegang jawatan-jawatan ni tadi. Aristokrat Melayu Saribas. Jadi tidak berapa lamanya, kita pendekkanlah, Dang Cik yang telah hamil melahirkan putera Sultan tadi. Telah lahir putera Sultan kerana menangis siang dan malam. Dang Cik ni rindu dengan Sultan. Maka Dang Cik telah dihantar pulang ke bandar Brunei lah. Cik menangis rindu dengan Sultan. Okey, Abang Godam dan Dang Cik ni kemudiannya dia dah balik, kemudian mendapat 2 anak lelaki lah daripada perkahwinan mereka. Nah, lepas tadi cerita ni Abang Godam pula. Anak lelaki Abang Godam iaitu Abang Draman dan Abang Tompok.
serta seorang anak perempuan yang kita tengok dalam ni tidak dinamakan lah. Tahun kita pendekkan lagi, tahun berganti tahun, Abang Rahman ni dah besar, sudah cukup umur, sudah berremaja. Beliau telah diminta untuk pulang ke tanah kelahiran bapaknya lah, ayahandanya, untuk pulang ke Pagaruyung. Abang Rahman ni anak pertama tadi pulang ke Pagaruyung dan berjumpa dengan bapa saudaranya, adik-beradik Datuk Godam, iaitu Bendahara Putih. Dia menunjukkan kehebatannya di sana, di Pagaruyung, dengan jayanya sehingga diangkat sebagai putera raja Pagaruyung. Dia kiranya di Pagaruyung, okey, orang dah tahu dia sebagai putera raja, layak. Dengan dikurniakan pedang keramat kepada Abang Rahman, pedang jenawi tanda raja memegang takluk negeri, diberikan pedang jenawi kepada Abang Rahman. Dan tidak berapa lama Abang Rahman berlayar semula pulang ke Saribas. Lepas di sana dia pulang ke negeri Saribas apabila menerima perkabaran yang tidak enak di tanah airnya. Setibanya di Saribas, beliau telah melihat Datuk Temenggung Kadir dan neneknya yang sedang nazak. Balik-balik saja dah jumpa nenek dan Temenggung Kadir, dan Temenggung Kadir ni nazak. Dan selang beberapa ketika mereka berdua ni meninggal dunia. Kayaknya Abang Rahman balik tu beberapa ketika terus meninggal dunia. Temenggung Kadir sempat jumpa. Pemerintahan negeri itu kemudiannya diserahkan kepada Abang Godam. Lepas Temenggung Kadir dengan isterinya meninggal, Abang Godam take over the administration lah, the state, the kingdom lah, dan menantunya tadi, dan sepenuhnya diserahkan kepada Abang Godam serta menjadi warisan keluarga Abang Godam, abang-abang. Kemudian lalu anak andanya Abang Rahman. Abang Rahman tadi dah balik kan. Dan keturunannya lah yang telah menulis semula penceritaan tentang persejarahan pembukaan negeri Melayu Saribas melalui syair Tarsilah Cetera Abang Godam dengan Temenggung Kadir Negeri Saribas. Dan keturunan Abang dan Dayang lah, sehingga berakhirnya kerajaan negeri Melayu Saribas ni pada akhirnya. Maksudnya mana pedang jenawi tadi? Pedang jenawi maksudnya apa? Maksudnya pedang ataupun macam otoriti lah, dapat otoriti untuk memerintah negeri. Maksudnya pedang tu dibawa di Saribas. Wallahu alam lah. Abang Rahman tadi balik daripada Minangkabau, balik semula ke Saribas. Wallahu alam. Maksudnya hubungan antara dua kerajaan di masa itu, walaupun Abang Godam telah dihalau di Pagaruyung, dari Pagaruyung, anak andanya boleh balik je, boleh saja pulang. Dan sudah sampai di Saribas. Okey, sekian saja pemerintahan Melayu Saribas diteruskan oleh perabangan dan Dayang ni tadi. Ada kisah selanjutnya sebenarnya. Tapi takat tu sajalah untuk bab inilah. Kerana panjang kalau nak diceritakan. Ada lagi dia punya rentetan lepas ni. Kita akan sambung insya-Allah. Kalau diberi peluang, kalau diberi support ataupun mendapat sambutan lah. Kalau tak mendapat sambutan, wallahualam, insya-Allah kita akan tengoklah macam mana. Okey, itu yang saya dapat daripada beberapa kajian daripada Anthony Richard, daripada Dr. Profesor Sanik Said, terus Dr. Sanik Said, Anthony Richard, banyak daripada Brunei, Pehin Muhammad Jamil As-Sufri, banyak lagi kajian daripada tempat kita sendiri pun ada, daripada luar pun ada, insya-Allah. Moga-moga daripada bab ini, bab pembukaan negeri Melayu Saribas ni ada dia punya detail lagi lepas ni, insya-Allah. Jadi nantikanlah, insya-Allah. Terima kasih dan jangan lupa like dan subscribe kita punya YouTube channel yang tidak seberapa ni, dan insya-Allah lah dapat memberi bantuan ataupun support ataupun untuk channel-channel ni untuk terus berkembang di masa akan datang, insya-Allah. Okay, terima kasih dan Assalamualaikum. Bye bye.